hujan. Tahu apa yang paling suka ketika hujan ni? Salah satunya ni, kat depan kamera sekarang ni, apa ni? Pokok, tumbuh-tumbuhan suka apabila hujan. Jadi jangan kamu pentingkan diri sendiri. Bila hujan kamu mengeluh. Okey? Ada yang memerlukan. Dan yang memerlukan tu pula kita perlukan. Kalau tanpa pokok dekat depan ni, ni rumput dekat tanah ni, ni dia adalah oksigen yang kita respirasikan sekarang ni. Ketika kamu sedang menonton video sekarang, jadi kamu kena berterima kasih kepada pokok ni. Terima kasih kepada hujan. Terima kasih kepada Tuhan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang menonton video ini. Kita akan menyambung biologi tingkatan 5 KSSM pada hari ini. Okey, iaitu melihat kepada organ utama pertukaran gas. Dalam video cikgu yang first tadi, kamu ada nampak kan tumbuh-tumbuhan sangat gembira apabila hujan turun. Ada sumber untuk mereka menjalankan proses fotosintesis, iaitu air. Okey, di samping itu diorang juga memerlukan karbon dioksida. Dan apa produk sampingan dia? Oksigen dan glukosa hasil daripada fotosintesis itu. Oksigen itu untuk tujuan tumbuh-tumbuhan sendiri berespirasi, dan yang bakinya, selebihnya adalah untuk makhluk-makhluk yang lain seperti kita. Alright, itu kelebihan, kehebatan tumbuh-tumbuhan yang kamu tengok di luar sana. Alright, so kita pergi kepada OP kita pada hari ini. Okay, OP kita adalah berkenaan dengan organ utama pertukaran gas 2.2. Ada 4 OP ya, iaitu 2.2.2 kami akan dapat menjelaskan mekanisme pembukaan dan penutupan stoma berdasarkan 1. Pengambilan ion kalium, 2. Perubahan kepekatan sukrosa. Okey, 2.2.1 mewajarkan keperluan pertukaran gas dalam tumbuhan. Alright, 2.2.3 kita terpaksa abaikan, tapi kita akan go through sebab kamu kena eksperimen untuk membandingkan taburan stoma pada epidermis atas dan epidermis bawah daun monocotyledon dan daun eudicot. Dan OP terakhir 2.2.4 meramalkan kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma. Itu 4 OP yang kita akan pelajari pada hari ini. Kita balik kepada buku teks digital kita. Alright, so kamu boleh baca dalam buku teks digital ni keperluan pertukaran gas dalam tumbuhan 2.2. Right, diberi gambar foto 2.4 iaitu pokok kaktus. Di situ. Pokok kaktus ada daun tak? Cikgu tanya kamu. Kalau kamu kata ada, kenapa? Right, macam mana bentuk daun dia? Alright, tidak seperti haiwan yang mencari makanan, tumbuhan mensintesis makanan sendiri melalui fotosintesis. Bagi menjalankan fotosintesis dengan efisien, tumbuhan perlu menukarkan gas dan menyerap cahaya. Cahaya dapat daripada mana? Sumber cahaya matahari. Gas dapat daripada mana? Gas oksigen dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan sendiri. Okey, manakala karbon dioksida yang diperlukan untuk fotosintesis dihasilkan oleh makhluk lain seperti manusia, haiwan, yang menghasilkan karbon dioksida yang berrespirasi. Okey, tukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara tumbuhan dan sekitaran berlaku melalui liang stoma. Liang stoma adalah merupakan liang yang berada di bawah daun banyak. Okey, reason kenapa dia berada di bawah daun dengan banyak dan bukannya pada atas, kerana liang stoma ini juga merupakan ruang uap air keluar. Sekiranya dia berada pada permukaan yang atas dengan banyak, itu akan menyebabkan kehilangan air yang banyak, menyebabkan tumbuh-tumbuhan akan layu, dan menyebabkan kekurangan air dan akhirnya mati. Alright, stoma merupakan liang stoma merupakan liang stoma yang terdapat di permukaan epidermis bawah daun. Ada gambar foto 2.5, kamu boleh tengok di sini gambar foto 2.5 diperbesarkan. Sebenarnya banyak nih lubang-lubang ni pada bawah daun. Kalau kita zoomkan, zoomkan, kita akan dapat nampak banyak lubang sebenarnya yang kita tak dapat tengok dengan mata kasar. Okey, setiap liang stoma diapit oleh sepasang sel pengawal, yang mengawal atur pembukaan dan penutupan stoma dengan menukarkan bentuknya. Buka, tutup. Menyebabkan dia rapat,
tiada gas keluar atau masuk. Sel pengawal juga mengandungi kloroplas untuk menjalankan fotosintesis. Jadi kamu boleh tengok gambar foto 2.5 bentuk liang stoma, dan lubang tu adalah liang stoma diapit oleh sel pengawal. Okey, next. Mekanisme pembukaan dan penutupan stoma, itu OP kita yang berkaitan dengan ion kalium. Okey, mekanisme pembukaan dan penutupan stoma bergantung kepada keadaan sel pengawal, sama ada segah atau flaccid. Segah maksudnya dia kembang, okey, besar. Flaccid maksudnya dia mengecut. Next, keadaan sel pengawal ini dipengaruhi oleh pengambilan ion kalium K+, okey, oleh sel pengawal atau kepekatan sukrosa, okey, gula di dalam subsel pengawal, iaitu dalam jadual 2.2 kamu boleh baca di sini ya. Alright. Okey, jadual 2.2 mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Okey. Pengumpulan, pengambilan ion kalium oleh sel pengawal dan juga kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal. Ada dua mekanisme pembukaan dan penutupan stoma di situ, dikawal oleh ion kalium ataupun kepekatan sukrosa. Dua komponen ini kamu kena tengok. Okey, poin yang pertama, pengumpulan atau penyingkiran ion kalium di dalam sel pengawal akan mengubah keupayaan larutan. Hal ini akan meningkatkan atau menurunkan keupayaan air di dalam sel-sel pengawal. Air akan meresap keluar atau ke dalam sel-sel pengawal secara osmosis. Keadaan ini menentukan sama ada sel-sel pengawal menjadi segah atau flaccid. Okey, poin yang dekat sini, apabila ion kalium diserap di dalam sel pengawal, okey, apa yang akan berlaku? Apabila ada banyak ion kalium di dalam sel pengawal, itu akan menyebabkan kecerunan kepekatan yang berbeza di luar dan juga di dalam. Kalau banyak sel pengawal dekat dalam tu, kalau banyak ion kalium yang berada di dalam sel pengawal, itu akan menyebabkan air cenderung masuk ke dalam sel pengawal. Dan apabila air cenderung masuk ke dalam sel pengawal, itu akan menyebabkan keadaan sel pengawal menjadi segah. Okey, kerana dipenuhi oleh air. Okey. Manakala apabila penyingkiran ion kalium berlaku, jadi kepekatan dalam tu kurang. Okey, kepekatan dalam tu kurang menyebabkan persekitaran luar sel pengawal tadi dipenuhi dengan ion kalium, kan? Air akan meresap keluar daripada sel pengawal tadi, dari dalam sel pengawal keluar. Okey, keluar meninggalkan sel pengawal, menyebabkan keadaan sel pengawal menjadi flaccid ataupun mengecut. Kita lihat komponen yang seterusnya, iaitu kepekatan sukrosa di dalam subsel pengawal. Okey. Pada waktu siang atau dengan kehadiran cahaya, fotosintesis berlaku dan penghasilan gula yang larut, iaitu sukrosa. Okey. Jadi pada waktu malam atau semasa ketiadaan cahaya pula, gula yang terdapat dalam sel pengawal ditukarkan kepada kanji. Okey. Jadi gula ini yang banyak pada waktu siang menyebabkan kepekatan tinggi di dalam kepekatan zat terlarut yang tinggi di dalam sel pengawal, menyebabkan air dari luar sel pengawal masuk ke dalam sel pengawal. Ini menyebabkan sel pengawal menjadi segah. Apabila dia segah, okey, liang stomata terbuka. Okey, sel pengawal terbuka menyebabkan pendedahan liang stomata tu. Alright. Lubang tu tadi terdedah. Jadi bolehlah gas meresap keluar atau masuk ke dalam. Pada waktu malam, okey, gula tu tadi ditukarkan ke dalam kanji. Okey, apabila gula ditukarkan ke dalam kanji, itu menyebabkan air, okey, ataupun itu akan menyebabkan kepekatan di dalam menjadi rendah. Kepekatan zat terlarut menjadi rendah, menyebabkan air meninggalkan ataupun meresap keluar dari subsel pengawal menjadi secara osmosis. Alright. Jadi ini menyebabkan sel pengawal menjadi flaccid ataupun tertutup. Bila dia tertutup, tiada pengeluaran gas keluar atau masuk menerusi liang stoma. Kerana sel pengawal tertutup, liang stoma tertutup, tiada pengeluaran, tiada resapan gas berlaku. Alright, melalui liang stoma. Okey, kamu tengok dalam rajah ni. Ini mekanisme dia. Ion kalium bergerak ke dalam sel pengawal. Keupayaan larutan di dalam sel pengawal meningkat. Air di dalam sel pengawal menurun. Okey.
Molekul air dari sel-sel epidermis meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Kamu tengok ni. Sel pengawal menjadi segah dan melengkung keluar. Stoma terbuka. Okey. Begitu juga dengan sukrosa tadi. Dengan kehadiran cahaya, fotosintesis berlaku. Okey. Apabila fotosintesis berlaku, apa produk dia? Gula. Sukrosa. Kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal menjadi tinggi. Keupayaan air di dalam sel pengawal menurun. Molekul air dari sel-sel epidermis meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Sel pengawal menjadi segah dan melengkung keluar. Stoma terbuka. Okey, ini pembukaan stoma. Kamu boleh tengok dalam gambar rajah tu. Alright. Next, penutupan stoma. Apabila pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Kamu tengok ni. Ion kalium bergerak keluar dari sel pengawal. Right. Keupayaan larutan di dalam sel pengawal menurun. Keupayaan larutan di dalam sel pengawal menurun. Keupayaan air di dalam sel pengawal meningkat. Molekul air meresap keluar dari sel pengawal ke sel-sel epidermis secara osmosis. Sel pengawal menjadi flasid. Stoma akan tertutup. Kamu tengok dalam gambar raja, stoma tertutup. Begitu juga dengan kepekatan sukrosa. Dia tiada cahaya, tiada fotosintesis. Itu kamu kena tahu. Okey. Sukrosa berkurang. Okey. Di dalam sel pengawal dia menjadi rendah. Okey, kepekatannya. Kemudian keupayaan air di dalam sel pengawal meningkat. Molekul air meresap keluar dari sel pengawal ke sel-sel epidermis secara osmosis. Sel pengawal menjadi flasid, stoma tertutup. Alright, sebab sel pengawal flasid kan mengecut. Seterusnya iaitu eksperimen. Eksperimen taburan stoma pada epidermis atas dan epidermis bawah daun monokot dan daun eudikot. Okey, tujuan eksperimen maksudnya untuk membandingkan taburan stoma pada epidermis. Okey, mengeksperimen untuk membandingkan taburan stoma pada epidermis atas dan epidermis bawah daun monokot dan daun eudikot. Okey. Hipotesis. Taburan stoma pada epidermis bawah daun monokot dan daun eudikot adalah lebih padat berbanding taburan stoma pada epidermis atas. Kita tengok yang dimanipulasikan ini tak sama. Bahagian epidermis daun dan jenis daun tumbuhan. Molekul bergerak balas, bilangan stoma, molekul dibalarkan, daun tumbuhan. Bahan, daun pokok keembung, daun pokok bakung. Alright, kita tengok muka surat sebelah. Okey. Radas dia, pengilat kuku tidak berwarna, kanta pembesar, forceps, slide cahaya, penutup kaca mikroskop cahaya. Okey. Nombor 1, sapu sedikit pengilat kuku tidak berwarna pada epidermis atas daun pokok kembung. Biarkan pengilat itu kering, kupas lapisan pengilat itu daripada permukaan daun dengan berhati-hati, titiskan sedikit air pada slide kaca dan letakkan lapisan pengilat yang telah dikupas ke atas titisan air tersebut. Tutup dengan penutup kaca, pastikan kehadiran stoma dan hitungkan bilangannya menggunakan mikroskop cahaya dengan kanta objek kuasa rendah. Ulangi langkah 1 hingga 3 bagi epidermis bawah daun pokok keembung. Okey, ulangi langkah 1 hingga 4 dengan menggantikan daun pokok kembung dengan daun pokok bakung. Okey. Jadi ini mudah. Cuma radas yang kita perlukan adalah mikroskop cahaya. Sekiranya kamu ada akses kepada mikroskop cahaya, cikgu ingin kamu buat eksperimen sendiri di rumah. Kerana kamu cuma perlukan pengilat kuku sahaja dan daun pokok tu haruslah ada. Alright. Jadi kalau ikut teori seperti yang cikgu beritahu kamu tadi, kalau ikut teori dia, bilangan atas adalah lebih rendah berbanding dengan bilangan stoma di bawah, bahagian bawah daun. Okey, bahagian bawah daun mempunyai bilangan stoma yang lebih banyak untuk mengelakkan kehilangan wap air yang banyak ketika proses transpirasi. Alright, yang kita akan belajar juga dalam bab ini. Okey, kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma. Ini menjawab OP yang keberapa tadi ya? 2.2.4 yang keempat yang terakhir. Alright. Next. Sambung Kesan kekurangan air. Air daripada tumbuhan hilang dalam bentuk uap air ke persekitaran melalui liang stoma. Apabila bukan stoma besar, kadar kehilangan air daripada tumbuhan adalah tinggi. Pembukaan dan penutupan stoma bergantung pada tekanan segah sel pengawal. Yang kita tengok tadi dua komponen, iaitu sukrosa dan juga ion kalium. Alright. Next, tumbuhan segar dan tumbuhan layu. Ada dua jenis tumbuhan di sini, satu segar, satu layu. Layu kenapa? Kehilangan air yang banyak. Segar kenapa? Ada mempunyai air yang banyak. Okey, next kita tengok ni. Apabila tumbuhan mendapat air yang mencukupi, sel pengawal menjadi segar. Okey.
Sel pengawal mempunyai dinding dalam sel yang tebal. Kamu kena ingat tadi. Air daripada epidermis tu yang akan masuk ke dalam sel pengawal. Apabila air dalam epidermis masuk ke dalam sel pengawal menjadi segah. Apabila air daripada sel pengawal meninggalkan ataupun meresap keluar daripada sel pengawal menjadi flasid. Macam tu mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Okey. Sel pengawal mempunyai dinding dalam sel yang tebal dan kurang elastik berbanding dinding luar sel. Sifat dinding luar sel yang nipis dan lebih elastik menyebabkan sel pengawal melengkung keluar dan stoma terbuka. Okey, ada air yang banyak diserap oleh akar menyebabkan stoma terbuka. Apabila tumbuhan layu, apabila tumbuhan kekurangan air, sel pengawal menjadi flasid. Sifat dinding sel luar yang nipis dan lebih elastik menyebabkan sel pengawal hilang kesegahan dan stoma tertutup. Tumbuhan menjadi layu. Okey, kerana tiada sokongan mechanical tadi. Tumbuhan menjadi layu, air tiada. Jadi menyebabkan sel pengawal flasid, tertutup dan tumbuhan menjadi layu. Alright. Begitu juga di musim kemarau. Kenapa tumbuhan layu dan sebagainya? Kerana kekurangan air. Contohnya tumbuhan herba persekitaran kita. Memang sangat menunjukkan ciri-ciri apabila hujan, kadar purata hujan tinggi, okey, tumbuhan herba ni subur, sehat. Okey, manakala apabila musim kemarau, tumbuhan herba ni kebanyakannya layu kerana kekurangan air, kurangnya sokongan mekanikal daripada air yang terdiri daripada tisu-tisu vaskular seperti xilem yang mengangkut air ke seluruh anggota tumbuh-tumbuhan. Alright, jadi kerja kamu adalah praktis formatis 2.1, iaitu 4 soalan ni kamu kena buat. Alright, okay. 4 soalan ni kamu kena buat. Okay, hantar kepada cikgu di dalam grup WhatsApp sekiranya kamu ada apa-apa soalan yang selebihnya kamu boleh tanya kepada cikgu terus di dalam grup ataupun melalui channel ini. Itu saja daripada cikgu hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.